Irama dan lagu tidak boleh dipisahkan. Jika dipisahkan, pincanglah lagu, rosaklah seni. Itulah kata-kata yang pernah diluahkan oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee suatu ketika dahulu, yang menjadi pepatah bagi menaikkan nilai dan karya sesuatu seni. Terdapat 1001 seni dan budaya yang boleh dibanggakan di dalam masyarakat Melayu, dan salah satunya ialah gendang silat. Gendang silat mempunyai keistimewaannya tersendiri yang mampu menarik tumpuan jika lagu mula didendangkan. Namun, dengan arus perkembangan teknologi dan kemajuan di masa kini, seni warisan dan budaya ini semakin hari kian dilupakan. Gendang silat adalah sesuatu seni yang unik dan mempunyai identitinya yang tersendiri mengikut daerah. Setiap daerah pula mempunyai corak dan permainan yang berbeza mengikut kesesuaian sesuatu persembahan dan tujuan. Baik, apa yang tuan-tuan tengok ini adalah alatan permainan gendang silat aliran utara. Kita ada, dalam Malaysia ni kita ada 3 permainan aliran gendang silat, iaitu permainan gendang silat aliran utara, pantai timur dan selatan. Jadi sejarah gendang silat ni bermula daripada zaman dahulu, di mana ia digunakan dalam majlis pertabalan raja-raja ataupun mana-mana sahaja majlis raja-raja. Ia akan diiringi dengan bunyi alunan serunai dan juga alunan tingkahan gendang. Perkembangan gendang silat ini adalah bermula daripada pada zaman dahulu, dipercayai semasa penduduk-penduduk dahulu kala dalam keadaan berkampung, mereka ingin memanggil pada perhimpunan pada satu-satu kampung. Mereka akan memukul gendang supaya penduduk-penduduk daripada kampung-kampung lain dapat berkumpul. Daripada situlah perkembangan silat, gendang silat dan lagu-lagu gendang silat bermula. Yang mana sehingga sekarang kalau kita tengok lagu-lagunya banyak berunsur-unsur moden dan diambil juga daripada kesinambungan daripada lagu-lagu asli yang dahulu kala. Terdapat beberapa alatan yang digunakan di dalam gendang silat. Tiap satunya mempunyai hubung kait di antara satu dengan yang lain. Rentak dan lagunya perlu sesuai mengikut tujuan di dalam sesuatu penyampaian. Ada kalanya dimainkan dengan rentak yang laju, ada kalanya juga dengan rentak yang perlahan. Tak kira apa jenis rentak muzik yang mereka mainkan, ini adalah 4 alatnya, iaitu gendang ibu, gendang anak, serunai dan gong. Kaitan gendang silat ini, antara 2 gendang ini, selalunya dimulakan dengan gendang anak akan berbunyi dulu, kemudian akan diikuti dengan gendang ibu. Sebelum gendang anak memulakan rentak lagu, serunai akan memberi isyarat untuk memulakan lagu, dan kemudian gong akan diteruskan mengikuti rentak-rentak yang dimainkan. Terdapat perbezaan dari segi permainan ketiga-tiga gendang silat ini. Kalau kita tengok gendang daripada utara, mereka akan bermain dengan lebih rancak kerana mereka akan mengikut rentak pesilat. Kalau kita tengok gendang daripada pantai timur, mereka bermain lebih orang kata santai dan juga lebih relax. Dan selatan pula, mereka kadang-kadang tidak menggunakan serunai. Mereka akan gunakan alat-alat yang lain. Untuk menentukan sesuatu lagu tu, kawalan bagi untuk lagu gendang silat ni, gendang anak akan menentukan rentak. Gendang ibu akan menentukan rentak tempo dan lagu. Serunai akan memainkan lagu dan gong akan mengawal perjalanan lagu itu. Sekiranya gong tersalah bunyi, mereka akan merujuk kepada gendang anak untuk mendapatkan rentaknya. Sekiranya gendang anak tersalah ketuk, mereka akan merujuk kepada gong. Sekiranya dua-dua tersalah ketuk, maka lagu itu akan terhenti.
Di dalam majlis-majlis rasmi, akan jelas kelihatan adab dan seni budaya ini pernah menjadi warisan di masa lalu. Secara amnya, permainan silat dan gendang silat menjadi sesuatu tradisi yang sering dipertontonkan. Setiap rentak dan lagunya menjadi pelengkap semangat dan menaikkan suasana di dalam sesuatu persembahan silat. Hubungan rentak permainan gendang silat dan permainan silat ini boleh kita katakan seperti isi dan kuku. Kadang-kadang ada setengah-setengah pesilat apabila nak bersilat tu, kalau tak ada bunyi gendang silat, dia tak boleh nak menjiwai permainan dia, kan? Jadi mereka ni saling melengkapi. Jadi sesetengah pesilat mereka tidak dapat bermain, tidak dapat bersilat tanpa dengan iringan muzik silat, kerana mereka perlukan muzik latar tersebut sebagai pembangkit semangat. Tapi biasanya apabila seseorang pesilat tu bersilat, biasanya gendang silat akan bermain mengikut rentak pesilat. Bukan pesilat bermain bertari mengikut rentak gendang silat. Jadi hubungan dia ni adalah sebenarnya gendang silat adalah mengikut rapat kepada setiap permainan pesilat itu sendiri. Dapat dilihat, di dalam sesuatu persembahan silat itu akan lebih hidup jika disulam dengan rentak dan irama bunyian gendang silat. Kita kalau boleh gendang silat ni kalau boleh janganlah pupus di telan zaman. Harapan saya agar remaja sekarang, pesilat sekarang, selain daripada pandai bersilat, kalau boleh minat tu disambunglah kepada gendang silat. Sebab ada banyak faedahnya. Kadang-kadang kita bersilat ni sampai ketua, ada waktu-waktunya kita sendiri tak terdaya. Tapi atas minat kita nak tengok orang bersilat. Bila kita dapat bermain gendang silat, kita dapat merapatkan hubungan diri kita sendiri dengan dunia silat, kan? Saya harap ramai lagi golongan anak muda untuk menceburi bidang gendang silat ini, kerana kita belajar gendang silat bukan sahaja belajar bermain, kita juga akan belajar adat-adat, adab-adab yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Jadi saya serulah kepada remaja-remaja, pemuda-pemuda untuk kembali menjiwai, mendalami ilmu-ilmu seni tradisi muzik orang Melayu yang lama ni, insya-Allah. Maka jelaslah seni ini adalah suatu budaya yang boleh dibanggakan dan perlu diwarisi oleh generasi di masa kini. Gendang silat juga merupakan suatu harta yang ditinggalkan oleh generasi terdahulu sebagai sebuah identiti Melayu yang unik. Oleh itu, warisan ini perlulah dijaga agar tidak ditelan zaman di masa yang mendatang.